Kita terus kepada menentukan dan mentafsir pecutan bagi satu zarah daripada fungsi hal laju dan fungsi sesaran. Kita dah tahu pecutan tu adalah hasil daripada kita bezakan hal laju ataupun beza dua kali sesaran. Okey, ni awak boleh baca dalam buku teks muka surat 264. Kita terus kepada contoh 10. Okey, satu zarah bermula dari titik O dan bergerak di sepanjang satu garis lurus. Selepas T saat sesarannya S meter diberi oleh S sama dengan T kuasa 3 tolak 3T kuasa 2 tolak 4T. Hitung A pecutan awal zarah itu. Okey, bila pecutan awal, maklumat dia bagi sesaran sahaja. So, apa perlu buat untuk dapat pecutan? Okey, kita perlu beza dua kali sesaran, betul? So, hal laju adalah ds dt. So, bezakan dulu untuk dapatkan hal laju. Kita akan dapat 3T kuasa 2 tolak 6T tolak 4. So, kalau nak cari A pecutan, mesti bezakan hal laju terhadap masa. So, bezakan hal laju dia adalah 6T tolak 6. Okey, boleh. Okey, sekarang pecutan awal. Bila pecutan awal, T dia adalah kosong. Pecutan awal, T mesti sama dengan kosong. Jadi, apabila T sama dengan kosong, A sama dengan 6T tolak 6. A sama dengan 6 darab kosong tolak 6. So, A sama dengan negatif 6. Jadi, pecutan awal zarah ialah negatif 6 ms kuasa negatif 2. Okey, selesai. So, kita pergi ke B. Pecutan seketika zarah itu pada masa 5 saat. So, bila pecutan seketika, pecutan pada waktu itu. Jadi, T sama dengan 5 saat. A sama dengan 6T tolak 6. Fungsi pecutan tadi kan? So, A sama dengan 6 darab 5 tolak 6. Kita dapat 30 tolak 6 dapat 24. So, 24 ms kuasa negatif 2. Okey? So, kita pergi ke soalan C. Pecutan zarah itu dalam ms negatif 2 apabila melalui titik O semula. Okey, bila dia titik O bermaksud sesaran adalah kosong. Okey? Sesaran adalah kosong. Jadi, T kuasa 3 tolak 3T kuasa 2 tolak 4T. Yang ni untuk sesaran Sesaran sama dengan kosong. Kita kena cari masa dia dulu apabila sesaran sama dengan kosong. So, kat sini kita boleh faktorkan sini. Keluarkan T kuasa 2 tolak 3T tolak 4 sama dengan kosong. T yang ni. Okay, yang ni kita faktorkan T tambah 1. T tolak 4 sama dengan kosong. So, kita akan dapat T sama dengan kosong. T sama dengan negatif 1. T sama dengan 4. Jadi, apa yang valid? Ini dan ini. Sebab ini kita abaikan. Okey. Kemudian, so apabila T sama dengan 4, yang ini adalah awal. Betul. Pecutan awal. So, inilah. T sama dengan 4. A sama dengan apa fungsi A tadi? A sama dengan 6T tolak 6. Jadi, A sama dengan 6 darab 4 tolak 6. Bermaksud A sama dengan 6 kali 4, 24 tolak 6. A sama dengan 18. Okey, faham? Okey, next. Julat T apabila pecutan zarah itu positif. So, bila pecutan positif, bermaksud A dia lebih besar daripada kosong. Bila A lebih besar daripada kosong, buat terus. A dia apa? 6T tolak 6 lebih daripada kosong. So,
6T lebih besar daripada 6, T lebih besar daripada 1. Jadi, pecutan Zara adalah positif untuk T lebih besar daripada 1 saat. Okey? Boleh. So, kita proceed kepada latih kendiri 8.5 nombor 1. Satu Zara bergerak di sepanjang satu garis lurus. Okey, diberi hal lajunya selepas menuju titik O adalah dia bagi hal laju Okey, so V sama dengan 8T tolak T kuasa 2. Pecutan awal. Pecutan awal awak kena ingat T dia sama dengan 0. So nak cari pecutan mesti pecutan apa dia punya simbol A. A sama dengan dV dt. So dV dt 8 tolak 2T. Bezakan ini. Okey, bezakan ini dapat yang tu. Okey, faham? Okey, next. Kemudian apa perlu buat? Ya, masukkan nilai A. A dia, masukkan nilai T dia. A dia adalah 8 tolak 2T. Bila T sama dengan 0, maka A sama dengan 8 tolak 2 darab 0. A sama dengan 8. Pecutan awal dia 8 ms kuasa negatif 2. Okey. So, kita pergi ke soalan B. Pecutan apabila Zara itu berhenti seketika untuk kali kedua. So, apa maksud berhenti seketika? Bila berhenti seketika ni, yes, V dia sama dengan 0. So, bila berhenti seketika, V sama dengan 0. V sama dengan 0. 8T tolak T kuasa 2 sama dengan 0. Yang ni boleh faktorkan 8 tolak T sama dengan 0. Maka T sama dengan 0. T sama dengan 8. Jadi untuk kali kedua. Yang ni kali pertama. Inilah kali kedua. Okey. So bila T sama dengan 8. A sama dengan apa fungsi dia? 8 tolak 2T. Jadi 8 tolak 2 darab 8. 8 tolak 16. So, kita akan dapat negatif 8. Jadi, negatif 8 ms kuasa negatif 2. Okey, faham? Boleh. Okey, so kita pergi ke C. Masa apabila hal laju Zara adalah seragam. Bila hal laju Zara adalah seragam, maka A dia, pecutan dia kosong. Dia tak ada pecutan. Sama je hal laju dia. Okey, so bila A dia kosong, apa fungsi hal laju? A sama dengan 8 tolak 2T. A dia sama dengan kosong, so samakan dengan kosong. 8 sama dengan 2T. 8 per 2 sama dengan T. Maka T sama dengan 4 saat. Okey, boleh? Okey, habis nombor 1. Kita pergi ke nombor 2. Satu Zara bergerak di sepanjang satu garis lurus supaya T saat selepas menuju O hal lajunya diberi. V sama dengan T kuasa 2 tolak 2 T tolak 8. Cari masa apabila pecutan adalah sifar. So dari V nak cari pecutan. dV dt. Bezakan V dia 2T tolak 2. Okey, boleh. So, bila sama dengan sifar, maka A sama dengan 2T tolak 2 samalah dengan sifar. Macam itu je. So, 2T tolak 2 sama dengan 2, T sama dengan 1 saat. Okey, jelas. Okey, so sekarang kita pergi ke soalan B. Julat nilai T apabila Zara itu nyah pecutan. Apa maksud nyah pecutan? Nyah pecutan dia kurang daripada kosong. Jadi A dia kurang daripada kosong. So fungsi pecutan tadi 2T tolak 2 kurang daripada kosong. 2T kurang daripada 2, T kurang daripada 1. Inilah julat dia. Okey, selesai latihan kendiri 8.5. Lepas ni kita akan sambung dengan latihan formatif 8.2. Okey, kita jumpa lagi. Okey, untuk latihan formatif 8.2, okey, nombor 1. Raja di sebelah menunjukkan graf bagi, okey, graf ni yang kita pernah buat. Dia ada sasaran, dia ada hal laju, dia ada pecutan. Okey, yang mari satu titik tetap 0 sampai 4T dia.
Okey, berdasarkan graf tentukan A. Hal laju awal. Okey, hal laju awal kita tengok kat mana? Graf hal laju. Graf hal laju warna purple. So, awak tengok graf warna purple, hal laju awal. Nampak? So, hal laju awal sama dengan negatif 2 ms kuasa negatif 1. Okey, B. Masa dalam saat apabila zarah itu melalui titik O. Bila zarah itu melalui titik O, masa dia titik O. Bila titik O bermaksud sesaran dia sama dengan kosong. Kat mana sesaran dia sama dengan kosong? Kat sini kan? Sini sesaran dia sama dengan kosong. Jadi tengok ni graf sesaran. So kat sini sesaran sama dengan kosong. T dia berapa? 3. So 3 saat. Nampak? Okey, C. Sesaran minimum dalam meter zarah itu. Sesaran minimum bermaksud paling minimum. Sesaran minimum adalah negatif 4 kan? So 4 meter. Okey, paling minimum, paling rendah. Okey, C, D. Jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh masa. Bila jumlah jarak, awak tengok sesaran. Okey, sekarang awak tengok. 3 hingga 4 ni 1. 4 sampai 0 adalah 4. Sini. 0 sampai 5 adalah 5. So, 1 tambah 4 tambah 5. Kita akan dapat 10 meter. Nampak? Okey. Untuk E. Julat masa apabila zarah itu bergerak menuju ke kanan. Bila bergerak menuju ke kanan, bermaksud positif. Hal laju positif. Jadi hal laju yang positif ke mana? Yang mana satu? Yang ni kan? So hal laju positif ni bila T dia, tengok T dia. T dia lebih besar daripada 1. Okey, nampak? Okey, selesai soalan nombor 1. Kita pergi ke soalan nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan graf sesaran masa bagi satu zarah yang bergerak di sepanjang garis lurus pada masa T saat. Panjang lengkung PQ adalah S sama dengan HT kuasa 2 tambah K lengkung tu. Titik PQRS adalah masing-masing adalah 0, 1, 2, 3. Okey, betul. 4, 3, 6, 0. Cari nilai H dan nilai K. Okey, so kat sini. Untuk A, sesaran sama dengan HT kuasa 2 tambah K. Kita perlu buat persamaan. So, kita ambil titik P. Titik P adalah 0, 1. So, S dia adalah, sini 0 ni adalah T. S dia adalah 1. Okay, so sesaran dia 1 sama dengan H 0 kuasa 2 tambah K. Nampak? So, kat sini kita akan dapat 1 sama dengan K. So, dah dapat nilai K. Okay? Okay, sekarang kita nak cari satu lagi. Dah dapat nilai K. Kita punya ni adalah S sama dengan HT kuasa 2 tambah 1. Betul? Okay, so kita ambil satu lagi titik. Titik Q. Titik Q adalah 2, 3. 2 untuk T, 3 untuk S. So, masukkan nilai S sama dengan S dia adalah 3. Betul? 3 sama dengan H. T dia adalah 2 kuasa 2 tambah 1. So, 3 tolak 1 sama dengan 4H. 2 per 4 sama dengan H. Jadi, H sama dengan 1 per 2. Okay, so dah dapat. Okay, kita pergi ke B. Hal laju seketika dalam ms negatif 1 zarah itu apabila T sama dengan 1. So, fungsi S kita akan dah dapat H tadi 1 per 2 T kuasa 2 tambah 1. Betul? So, dah dapat S. Kena cari dia, soalan dia hal laju. So, kena cari hal laju sama dengan ds dt. So, sama dengan 2 bawa depan jadi 1 T. T saja. Okey.
So, V dia sama dengan T. So, kalau T dia sama dengan 1, maka V dia sama dengan 1. MS kuasa negatif 1. So, kalau T dia sama dengan 3, okey, so kalau T dia sama dengan 3, awak tengok fungsi kat graf ni. 3 antara sini kan. 3 antara 2, 4. Ni 3. T sama dengan 3. Okey, apa dia punya hal laju? Hal laju dia adalah, dia sasaran dia mendata je. Maksudnya hal laju dia adalah kosong. Nampak? Okay, so sekarang last kali nombor 3, T dia sama dengan 5. So, bila T sama dengan 5, okay, untuk T sama dengan 5, kita tak boleh guna fungsi yang sama. Okay, untuk yang T sama dengan 3 ni pun, kenapa kosong? Kenapa tak guna fungsi yang sama? Tak boleh sebab dia kata fungsi lengkung ni adalah yang ni sahaja. Untuk yang mendata ni, mendata ni dia dah fungsi lain. Yang mendata ni S sama dengan 3. Faham tak? S sama dengan 3. So, kalau nak bezakan, ds dt sama dengan kosong. Tu sebab V dia kosong. Nampak? So, kalau T sama dengan 5, kita kena cari dia punya persamaan untuk garisan ini. So, nak cari persamaan garisan itu, okay, kita tengok. T sama dengan 5, cara tunjuk. Dia R. R ni adalah 4, 3. S ni adalah 6, 0. So, cari dulu persamaan garis RS. Nak cari persamaan garis RS, kita perlukan kecerunan, betul tak? M. Ni aplikasi dulu Kecerunan M sama dengan 3 tolak 0 per 4 tolak 6. So, kita akan dapat negatif 3 per 2 M dia. So, Y tolak, kita ambil satu titik. Y tolak 0 sama dengan M dia negatif 3 per 2 X tolak 6. Nampak? Ni cikgu guna rumus. Y tolak Y 1 sama M. X tolak X 1. Okay, so kita akan dapat Y sama dengan negatif 3 per 2X tolak tambah 9. So, Y ni adalah apa? S kan? So, S sama dengan negatif 3 per 2. X tu adalah T. T tambah 9. Nampak? Okay, so dari sini kita nak cari hal laju. Hal laju adalah ds dt. So, bezakan ini. Bezakan, kita akan dapat negatif 3 per 2 MS kuasa negatif 1. So, dapat V sama dengan negatif 1.5. Boleh dua-dua pun boleh. 3 per 2 boleh. 1.5 pun boleh. Okey, selesai nombor 2. Dan kita boleh teruskan ke soalan nombor 3. Okey, satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus supaya sasarannya diberi oleh, okey, nampak tu. S sama dengan T kuasa 3 tolak 5. T kuasa 2 tolak 8. T tambah 12. Okey, A. Ungkapkan fungsi hal laju pecutan. Okey, so V sama dengan ds dt. So, V sama dengan ds dt. Kita akan dapat V sama dengan ke depan 3T kuasa 2 tolak ke depan lagi negatif 10T tolak 8. Okey, dapat. Sepatutnya tak ada masalah. Sepatutnya kena dapat. So, kita cari fungsi pecutan pula. A. A sama dengan dV dt. So, bezakan 6T tolak 10. Okey. So, dah dapat. Okey, B. Tentukan hal laju seketika masa apabila T sama dengan 3. Okey, bila hal laju seketika T sama dengan 3, jadi V sama dengan 3T kuasa 2 tolak 10T tolak 8. V sama dengan 3, masukkan 3 ke, gantikan dengan T tolak 10 darab 3 tolak 8. So, sini kita dapat 3 kuasa 2, 9 darab 3, 27 tolak 30 tolak 8.
So, kita akan dapat negatif 11. Okey, pecutan. So, A sama dengan 6, T tolak 10. Jadi, A sama dengan 6 darab 3 tolak 10. A sama dengan 18 tolak 10. A sama dengan 8 MS kuasa negatif 2. So, dah dapat B. Kita pergi ke C. Cari nilai T apabila zarah itu berehat seketika. Nampak keywords dia. Rehat seketika bermaksud V dia sama dengan kosong. So, V sama dengan kosong. Apa fungsi V? 3T kuasa 2 tolak 10T tolak 8. Samakan je dengan kosong. Okey. 3 kali 2, 6. T tolak, apa pula? Gantikan sama kosong. Okey. Kemudian faktorkan. Silap. Okey, faktorkan kita akan dapat 3T tambah 2. T tolak 4. So, T sama dengan negatif 2 per 3. T sama dengan 4. So, yang ini kita abaikan sebab masa tak ada negatif 2 per 3. So, jawapan dia T sama dengan 4 saat. Okey. Okey, untuk D. Cari nilai T apabila zarah itu berada di O. Bila zarah itu berada di O, bermaksud sesaran sama dengan kosong. Nampak? Berada di O, sesaran mesti kosong. So, sesaran apa tadi? Atas ni. S sama dengan T kuasa 3 tolak 5. T kuasa 2 tolak 8. T tambah 12. Samakan dengan kosong. So, kita akan dapat T kuasa 2 tambah, sebelum tu faktorkan ni, ada faktor ni. T kuasa 2 tambah T tolak 2. Satu lagi T tolak 6. Sama dengan kosong. Jadi kat sini kita akan dapat T tambah 2. T tolak 1. Kat sini T tolak 6. So, kita akan dapat T sama dengan negatif 2. T sama dengan 1. T sama dengan 6. Bermaksud, yang ni kita abaikan. Okey. Maksudnya, zarah itu berada di O pada T sama dengan 1 dan T sama dengan 6 pada pula apabila. Okey, then cari jumlah jarak. Okey, last one. Cari jumlah jarak. Cari jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu dalam 6 saat pertama. So, bila dalam 6 saat pertama, kita tengok. So, kita S sama dengan jarak ni kena buat sesaran lah. T kuasa 3 tolak 5. T kuasa 2 tolak 8. T tambah 12. So, untuk T sama dengan kosong, sesaran dia 0 tolak 5 darab 0 tolak 8 darab 0 tambah 12. Sesaran dia adalah 12. Nampak? So, apabila T sama dengan 4, sesaran dia adalah, kenapa 4? Sini. Kenapa 4? Sebab, nampak tu, zarah itu berhenti seketika. Bila berhenti seketika, maksudnya dia akan ubah arah. Okey? So, T sama dengan 4. Sesaran dia adalah 4 kuasa 3 tolak 5 darab 4 kuasa 2 tolak 8 darab 4 tambah 12. So, sesaran dia adalah 64 tolak 80 tolak 32 tambah 12. Sesaran dia dapat negatif 36. Okey? So, dia macam ni. Kalau awak buat garis nombor, ini garisan, garis nombor tu lah. Okey, katakanlah dia sini O. Okey. Pada S sama dengan T sama dengan kosong, S dia 12. Maksudnya dia start kat sini 12. Sini negatif 36. Bermaksud dia punya pergerakan dia bermula di sini. T sama dengan kosong. So, dia bergerak ke kiri sebenarnya. Dia bergerak ke kiri sampai dekat T sama dengan 4.
dia pusing balik. Nampak? Sebab dekat T sama dengan 4 tadi dia berehat. Berehat seketika. Laju dia kosong. Okey, so dia patah balik, dia pusing balik sampai kat sini adalah T sama dengan 6. Nampak? Sampai dekat O. Okey, jadi apa jarak 6 saat pertama? So kat sini yang pertama, daripada sini sampai sini 12. Nampak? Ini sampai ke sini 36. Ini sampai sini balik 36. Jadi jumlah jarak sama dengan 12 tambah 36 tambah 36. So kita akan dapat 84 meter. Tunjukkan yang ini. Okey. Okey, selesai latihan kendiri 8.5. Okey. Nanti kita akan sambung.